Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Malam ni cikgu nak bincang soalan ni, soalan SPM lah untuk ulang kaji. Cikgu pilih tajuk ni ialah kerana ini merupakan tajuk persamaan linear yang diselesaikan secara serentak. Maksudnya tajuk ni ada dalam tingkatan 3 KSSM, tetapi tajuk ini juga sangat popular ditanya dalam SPM. Jadi untuk malam ni, untuk sesi ulang kaji ni, memandangkan ramai juga pelajar yang tak boleh jawab soalan yang bila nampak soalan panjang macam ni, mereka rasa susahlah. Zul dan dua rakannya pergi ke sebuah restoran untuk sarapan pagi. Zul membayar RM11 untuk semangkuk mi dan segelas jus oren. Roy membayar harga 3 mangkuk mi dan Vasu membayar 2 gelas jus oren. Perbezaan harga di antara 3 mangkuk mi dan 2 jus oren ialah RM7. Harga semangkuk mi adalah lebih tinggi daripada segelas jus oren. Jadi sekarang ni yang menjadikan pelajar agak keliru ialah untuk menentukan mana satu pemboleh ubah yang perlu dicari sekarang ni. Sebab kat sini ada nama orang, ada Zul, lepas tu ada Vasu, dan ada siapa lagi? Ada Roy. Tapi dalam masa yang sama kita ada kat sini, kita nampak ada semangkuk mi. Okey, kita tengok kita ada semangkuk mi dan juga kita ada segelas jus oren. Jadi kalau kita nak tahu apakah pemboleh ubah yang perlu dicari dalam persamaan linear ini, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini, ialah kita tengok soalan dia. Dia kata hitung harga semangkuk mi dan segelas jus oren. Jadi maknanya pemboleh ubah yang perlu kita bentuk kepada persamaan linear dua pemboleh ubah itu ialah semangkuk mi dan segelas jus oren. Maka letakkan supaya kita tahu apa yang kita nak cari, kita letakkan ni sebagai X dan jus oren sebagai Y. Jadi kita baca kat sini, Zul, dia pergi ke Zul membayar RM11 untuk semangkuk mi dan segelas jus oren. Jadi persamaan yang kita perlu bentuk ialah okey, X campur Y sama dengan 11. Okey, ini persamaan pertama. Persamaan kedua pula, dia kata Roy membayar 3 mangkuk mi dan Roy membayar untuk 3 mangkuk mi dan Vasu membayar 2 gelas jus oren. Maksudnya Roy bayar 3 mangkuk mi akan jadi 3X. Okey, dan juga 2 gelas jus oren. Tapi kita tengok kat sini, dia kata perbezaan harga di antara 3 mangkuk mi dan 2 jus oren itulah RM7. Bila sebut perbezaan, maka dalam sistem matematik dia akan jadi tolak. Okey, tolak dengan 2Y sama dengan 7. Jadi ini kita dah bentuk dua persamaan linear. Jadi untuk menyelesaikan, untuk mencari nilai X dan nilai Y ataupun mencari harga semangkuk mi dan segelas jus oren, kita selesaikan dengan kaedah persamaan linear serentak. Jadi kita buat ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Jadi kita selesaikan dengan menggunakan kaedah penghapusan lah. Kita samakan penyebut lah. Kalau kita samakan penyebut, kita darabkan. Okey, persamaan 1 ni kita darabkan dengan 3. Dia akan jadi 3X campur 3Y sama dengan 33. Jadi persamaan 3. Kenapa kita buat persamaan 3? Untuk kita samakan penyebut. Maka kita untuk menyelesaikan persamaan ini, jadi kita buat persamaan 3 sebab 3 dengan 3 dah sama. Jadi sama-sama positif. Jadi kita tolak lah. Jadi persamaan 3 tolak dengan persamaan 2. Persamaan 2 lah. Persamaan 2 ya. Okey. Bila kita tolak, okey, ni matilah. Bila kita tolak, dia mati. 3 tolak 3 habis. 3Y tolak negatif 2Y akan jadi 5Y sama dengan 33 tolak dengan 7 akan jadi 26. Jadi Y sama dengan 26 bahagi dengan 5 sama dengan 520. Jadi selesailah
persamaan ni untuk kita dapatkan nilai Y, iaitu maksudnya kita dah dapat nilai bagi segelas jus oren RM5.20. Kan kita gantikan dalam persamaan. Okey, X campur Y sama dengan 11. Kita pilih persamaan yang paling ringkas. Kita pilih. Sebenarnya kalau kita ganti dalam persamaan 3 ke persamaan 2, kita akan mendapat jawapan yang sama. Walau bagaimanapun kita gantikan dalam persamaan yang paling ringkas, iaitu persamaan 1. Jadi kita gantikan X campur dengan 520 sama dengan 11. Maka nilai X sama dengan 11 tolak 5.20 lah, sama dengan 5.80. Okey, maka harga semangkuk mi, maksudnya ini harga mi untuk X, dan ini merupakan harga bagi jus oren. Okey, itu saja, maksudnya selesailah kita punya. Baik, ini soalan kedua. Juga kalau kita tengok merupakan soalan persamaan linear. Kalau kita baca soalan ni, sebuah kilang perabot mengedarkan kerusi plastik dan kerusi kayu kepada pembekal A dan pembekal B. Pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu dengan jumlah 290 kerusi. Pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik dan 7 kontena kerusi kayu dengan harga dengan jumlah 460 kerusi. Menggunakan kaedah metrik, cari kerusi plastik dan bilangan kerusi kayu dalam setiap kontena. Makanya seperti soalan tadi juga, mana kita nak menentukan yang mana satu pun boleh ubah. Tapi dalam kes ini kita mesti menggunakan kaedah metrik lah. Okey, menggunakan kaedah metrik sebab soalan ini adalah soalan metrik. Apapun yang utama sekali, kita perlu mencari pemboleh ubah lah. Jadi kalau nak, seperti yang saya sebutkan tadi, nak tahu pemboleh ubah tu apa, kadang-kadang pelajar tu keliru sama ada pembekal A ke pembekal B ke pemboleh ubah, ataupun kerusi plastik atau kerusi kayu. Kita tengok kat sini, cari bilangan kerusi plastik dan bilangan kerusi kayu. Maka kerusi plastik dan kerusi kayu inilah jadi pemboleh ubah. Jadi kita letak macam tadi juga. Okey, untuk kerusi plastik kita letak X, dan untuk kerusi kayu ini kita letak sebagai Y. Jadi kita baca soalan dan kita bentuk persamaan. Jadi dia kata pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu. Jadi dia akan jadi, okey kita buat okey dia akan jadi okey 4x, sebab dia kata dia terima 4 kontena kerusi plastik campur 3y sama dengan 290. Jadi kita letak 290 untuk persamaan 1. Yang kedua pula, pembekal B menerima 5 kontena, okey 5x, 5 kontena kerusi plastik dan 7 kontena kerusi kayu yang berjumlah sebanyak 460. Jadi okey, selesai. Ini persamaan linear. Memandangkan soalan ini kita minta diselesaikan dengan kaedah metrik, jadi kita kena tukar persamaan linear serentak ini kepada persamaan metrik. Jadi persamaan metrik kita ambil je lah nombor-nombor yang berada di hadapan pemboleh ubah itu, membentuk dia satu metrik. Akan jadi berapa? 4, 3, 5, 7. Okey, darab dengan x depan, y x dan y. Jadi x berada di atas, y berada di bawah, sama dengan 290 dengan 460. Jadi macam ni. Sebab jadi xy sama dengan matrik songsang bagi matrik ini, inverse matrix darab dengan nilai ini. Jadi kita tulislah, kita tunjukkan. Okey, darab dengan dia punya songsang ialah AD tolak BC. Jadi 4 darab dengan 7 tolak dengan 3 darab dengan 5. Okey, kita buka kurungan. Okey, 4 dengan 7 tukar tempat. Okey, 7 di sini, 4 di sini. Manakala B dan C adalah tukar tanda. Maksudnya tukar tanda lah, daripada positif jadi negatif, daripada positif jadi negatif. Okey, tutup kurungan dan didarabkan dengan 290,460. Jadi dah selesai lah. Macam ni. Sama dengan, kita tengok kat sini, 1 bahagi dengan 13 kurungan. Jadi
cara pendaraban dia ialah 7 darab dengan 290 campur dengan negatif 3 darab dengan 460. Maksudnya baris darab dengan laju. Okey, jadi jawapan dia adalah 7 darab 290 tambah dengan negatif 3 darab dengan 460 akan jadi 650. Betul, yang seterusnya ialah baris kedua darab dengan laju ini juga, iaitu negatif 5 darab dengan 290 campur dengan 4 darab dengan 460, kita akan dapat 390. Jadi untuk nilai yang besar macam ni bolehlah, maksudnya semua orang pun akan guna kalkulator kan. Jadi pelajar-pelajar atau calon SPM guna saja kalkulator. Jadi daripada sini kita akan dapat 1/13 darab dengan 650 akan dapat 50, dan 1/13 darab dengan 390 akan dapat 30. Jadi kita keluarkan, oleh sebab itu X sama dengan 50, Y sama dengan 30, di mana X ini adalah merupakan kerusi plastik. Okey, kerusi plastik, dan Y ini adalah merupakan kerusi kayu. So, kita dah dapat selesaikanlah. Jadi pastikan setiap pelajar, biasanya dalam SPM, kalau dia memperuntukkan sebanyak 5 markah, jadi makanya markah dia akan diberi di sini. Okey, ini 1 markah, di sini 1 markah, di sini 1 markah, nilai 1 markah, ini 1 markah. Jadi 5/5 markah. Jadi macam itulah. Okey, jadi kita harap pelajar-pelajar kalau tengok soalan yang panjang dan sebagainya, jangan give up lah. Maksudnya kita boleh cuba seperti apa yang telah kita pelajari dekat kelas, seperti apa yang telah cikgu-cikgu kita katakan. Okey, selamat mencuba. Jadi ini merupakan sesi ulang kaji lah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.